Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Sumbangan politik kepada parti kerajaan dan parti pembangkang tidak sama. Sumbangan politik kepada parti kerajaan dan pembangkang tidak sama. Itulah kenyataan yang pasti dibenci, tidak diterima dan bikin sakit hati Tan Sri Mahidin Mat Yassin. Unsur rasuah apabila parti kerajaan menerima dana atau sumbangan politik tidak sama, seperti apabila dana sedemikian disalurkan kepada parti pembangkang, kata sumber SPRM. Katanya, ini kerana pembangkang tidak berada dalam kedudukan untuk menghulurkan apa-apa kepada penyumbang mereka. Tidak seperti kerajaan, kata pegawai kanan itu, dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan. Pada Jumaat yang lalu, Presiden Bersatu Tan Sri Mahidin Mat Yassin didakwa atas tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan 232.5 juta yang disalurkan ke akaun partinya. Tan Sri Mahidin Mat Yassin mendakwa dana itu adalah derma politik dan mencabar SPRM supaya juga memburu PKR dan UMNO, parti yang dakwanya juga menerima pembiayaan sedemikian. Diminta mengulas mengenai perkara itu, pegawai kanan SPRM berkenaan berkata, secara umum, sama ada sesebuah parti itu berkuasa atau tidak adalah pertimbangan utama bagi setiap siasatan. Katanya, katakanlah kamu parti pejuang. Saya beri sumbangan untuk kempen dan sebagainya. Tetapi saya tidak mempunyai sebarang urusan, sama ada rasmi atau tidak, kerana kamu tidak pernah beri saya sebarang projek. Jadi saya boleh beri jadi saya boleh beri dan awak boleh terima. Ini tidak salah, kata kenyataan itu. Tetapi berbanding dengan parti pemerintah yang mempunyai kuasa untuk meluluskan projek, dan kemudian syarikat itu dapat projek dan diminta memberikan peratusan tertentu projek tersebut, ini berbeza, kata sumber itu. PKR adalah dalam pembangkang sebelum pilihan raya umum ke-15, manakala UMNO pula membentuk kerajaan bersama-sama dengan Bersatu dan PAS. Pembiayaan politik ketika ini tidak dikawal, walaupun rang undang-undang telah digubal selama bertahun-tahun. Dengan kerajaan terdahulu berikrar untuk membentangkan undang-undang sedemikian. Dalam perkembangan terkini, kerajaan semasa berkata rang undang-undang itu akan dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk dipertimbangkan selanjutnya. Sementara itu, mengenai mengapa hanya penerima didakwa dalam kes berprofil tinggi seperti Mahidin Mat Yassin, walaupun akta SPRM juga menghukum kedua-dua pemberi dan penerima, sumber itu berkata terdapat perbezaan di antara kes rasuah dan salah guna kuasa secara langsung. Dalam kes rasuah, pegawai itu berkata, lazimnya sama ada pemberi atau penerima atau kedua-dua mereka akan didakwa di mahkamah. Bagaimanapun dalam kes salah guna kuasa, individu yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan akan didakwa di mahkamah. Katanya, baca Seksyen 23 Akta SPRM. Ia mengatakan bahawa apabila seseorang pegawai badan awam menyalahgunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan, sama ada untuk faedahnya atau untuk faedah keluarganya atau untuk rakan sekutunya, dia telah melakukan kesalahan. Ada orang sayang. Biasanya orang yang menerima akan didakwa kerana dia menindas pihak lain untuk memberi wang. Sebab itu, orang yang menerima sentiasa menjadi tertuduh utama, kata sumber itu. Sumber itu menambah bahawa pemberi juga sering menjadi saksi pendakwaan dan mendakwa mereka akan menyukarkan penyiasat untuk mendapatkan kerjasama. Katanya,
Jadi siapa yang mau bekerja sama dengan SPRM nanti? Soal pegawai kanan itu lagi. Sumber daripada Malaysia Gini diterbitkan semula di sabudin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Baru saja sebentar tadi, sekali lagi, Muhyiddin bakal disaman sekali lagi. Jika beliau tersilap langkah sekali lagi kali ini, beliau sah akan disaman. Jika beliau gagal untuk mengeluarkan bukti, beliau akan disaman sekali lagi. Kalau dia kalah di dalam bukti sekali lagi, beliau akan disaman sekali lagi. Ingat sekarang ini Tan Sri Mahyidin Yassin sudah pun didakwa di mahkamah kerana 6 pertuduhan. Pertama, kedua, 7 pertuduhan. Dengan nilai wang pertama 230 juta dan kedua 5 juta ringgit. Ui, banyaknya. Dan kalau beliau kalah kedua-dua kes ini, beliau boleh dipenjara sehingga 35 tahun digabungkan bersama. Pertama 20 tahun, yang kedua 15 tahun. Umurnya sekarang 76 tahun. Kalau beliau dipenjara 35 tahun, dia akan keluar dengan umur 100 lebih tahun daripada penjara. Kali ini Muhyiddin perlu kemuka bukti atau disaman. Pengerusi DAP Lim Guan Eng menolak hujah Presiden Bersatu iaitu Tan Sri Mahyidin Yassin yang telah pun mempersalahkannya terhadap kehilangan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa pentadbiran Pakatan Harapan kali pertama. Ini susulan selepas Mahyidin Yassin mendakwa memandangkan lembaga hasil dalam negeri LHDN berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Perkara berkaitan dengan pengecualian cukai itu mesti melalui Lim Guan Eng semasa dia memegang jawatan Menteri Kewangan. Dalam satu kenyataan pada hari ini, Lim Guan Eng menggelar kenyataan Muhyiddin itu sebagai logik songsang. Katanya, jika tiada arahan khusus bagaimana seseorang menteri boleh bertanggungjawab ke atas setiap tindakan yang diambil oleh pelbagai agensi dan GLC di bawah bidang kuasanya. Kalau begitu, katanya, sebagai bekas Perdana Menteri, Muhyiddin harus bertanggungjawab atas setiap amalan rasuah yang dilakukan oleh pegawai kerajaan di negara ini. Katanya, apakah jenis logik songsang dan kelakuan tidak bertanggungjawab ini? Soal Lim Guan Eng. Pada malam Khamis yang lepas, selepas Tan Sri Mahyidin Yassin dibebaskan daripada tahanan SPRM, Mahyidin berkata dia akan didakwa atas tuduhan salah guna kuasa kerana memberi semula pengecualian cukai kepada yayasan yang diketuai oleh hartawan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Presiden Bersatu itu mendakwa pengecualian cukai itu dibatalkan oleh Lim Guan Eng ketika Pakatan Harapan berkuasa pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, Lim Guan Eng menafikan perkara tersebut dan memberi Muhyiddin sehingga hari Rabu ini untuk memohon maaf serta menarik balik kenyataan itu atau berdepan dengan tindakan saman fitnah. Semalam ahli Parlimen Pagoh itu enggan menarik balik kenyataan tersebut dan mencabar Lim supaya menjelaskan peranannya dalam perkara itu. Muhyiddin mendakwa Lim Guan Eng kini takut kerana tindakannya mengganggu Yayasan Kebajikan Pimpinan Melayu terbesar di negara ini. Lim bagaimanapun membalas dengan mengatakan dakwaan itu adalah rekaan dan hasutan. Katanya ini adalah dakwaan yang serius bahawa saya bertindak terhadap sebuah yayasan kebajikan Islam. Ia adalah bersifat menghasut kerana dakwaan berkenan adalah tidak berasas. Katanya sekiranya tidak disangkal dengan bersungguh-sungguh, kenyataan berbau hasutan seperti ini boleh menyemarakkan sentimen yang menjejaskan muhibah kaum dan mengancam keharmonian agama, kata ahli Parlimen Bagan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita nantikan siapa menang, siapa kalah. Yang penting kebenaran pasti menang. Denyut nadi, kita bye-bye. Bye-bye. Apa bye-bye?